dimuliakan pengurusi atau pengasas KIDAF, Ustaz Haji Jeffrey bin Abu Bakar Al-Mahmudi, seluruh ahli jawatankuasa Kompleks Islam Darul Faizin, para asatizah, para pelajar, ibu-ibu dan ayah-ayah, muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang sangat mulia ini, yang sangat penuh dengan barakah ini, kita dapat berkumpul dalam majlis ilmu, dan kita berkumpul semata-mata mengharapkan kurniaan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya sebaik-baik hari yang padanya terbit matahari. Maksud dia, hari yang terbit matahari yang paling terbaik sekali adalah hari Jumaat. Itulah sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari, iaitu hari Jumaat. Allah SWT, hari Jumaat adalah sebaik-baik hari, dan hari Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa hambanya. Hari yang Allah membukakan pintu langit, pintu mustajab. Allah SWT, hari yang Allah istimewakan jadi hari sebagai hari yang utama bagi umat Islam. Allah SWT, semoga Allah SWT memuliakan kita pada hari yang mulia, pada bulan yang mulia ini, dan semoga Allah SWT menjadikan kita semua pada hari ini hamba-hamba yang bersih daripada dosa. Karena dalam hadis Nabi SAW, Jumaat ke Jumaat yang akan datang, itu di antara dua Jumaat itu mengkefarahkan dosa, menghapuskan dosa, selagi mana daripada Jumaat lepas sampai Jumaat ni kita belum buat dosa besar. Siapa yang daripada Jumaat lepas sampai masuk hari Jumaat hari ni dia tak buat lagi dosa besar, maka masuk saja hari ni hari Jumaat, terbit saja matahari tadi pada siang hari Jumaat, maka gugurlah semua dosa-dosa dia, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beristighfar dengan sirah istighfar astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali sebelum azan, sebelum terbit fajar hari Jumaat, maka diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa kita istighfar 3 kali, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali sebelum masuk subuh hari Jumaat. Itu malam Jumaat itulah. Tadilah sebelum subuh tadi. Kelebihannya apa? Diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi minggu depan jangan lupa. Kalau boleh tiap-tiap hari kita buat. Tiap-tiap sebelum subuh kita buat 3 kali ataupun lebih terpulanglah. Supaya mai hari Jumaat tu kita tak lupa untuk buat, untuk mendapat fadilat pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita juga berada pada hari ke-18 Ramadan. Ramadan tinggal beberapa hari saja. Allah SWT, dia dua saja sama. Ada Ramadan tinggalkan kita atau kita tinggalkan Ramadan. Yang mana kita akan dapat, wallahu alam. Yang pastilah ni kita belum tinggalkan Ramadan, tapi Ramadan dah tinggalkan kita hari demi hari. Sebanyak 18 hari lebih kurang, ataupun 17 hari yang tepatnya, 17 hari dah, 17 hari lebih dah tinggalkan kita. Ramadan dah tinggalkan kita. Dan kita kena ingat, setiap hari dalam Ramadan itu yang kita pernah jumpa itu, yang pernah kita nikmati itu, tak akan kita jumpa selama-lamanya. Karena setiap hari-hari dalam Ramadan dia adalah ciptaan Allah, dan dia akan pergi bertemu dengan Allah selepas dia bertemu dengan kita di dunia ini. Dia akan bertemu dengan Allah, dia akan tunggu kita nanti di akhirat, dia akan menjadi saksi nanti di akhirat. Karena berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan dan Quran itu memberi syafaat kepada ahlinya. Jadi kalau kita buat baik 17 hari Ramadan dah ni, kita buat baik, hari-hari yang kita lalui ni dia akan jadi saksi nanti di akhirat kita adalah ahli Ramadan, iaitu orang yang puasa kerana Allah, orang yang menjaga adab-adabnya, tidak mencemari Ramadan dengan dosa, maksiat dan sebagainya. Jadi Allah SWT, berapa lagi baki yang ada, kita jaga sungguh-sungguh, minta Allah sempurnakan, dan minta Allah SWT beri taufik kepada kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terbaik pada waktu ini, khususnya pada hari Jumaat ini, adalah kita betul-betul
menguatkan niat kita untuk memburu Lailatul Qadar. Kerana Allah SWT, seperti disebut oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kata Imam Haddad dan kita Al-Wasaya An-Nafi'ah, Allah SWT, kata Imam Haddad, tak mungkin ibadat itu boleh dibuat. Ibadat itu tak mungkin boleh dibuat. Tinggal maksiat itu tak mungkin boleh kita tinggalkan kalau dalam hati kita tidak ada tekad dan niat yang kuat. Apa ibu-ibu semua, cik-cik kita semua, pelajar semua boleh, ayah kita semua, abang kita semua boleh main melek ilmu pada pagi ni. Sedangkan tidur lagi sedap baru waktu Ramadan ni. Ramadan semua sedap, makan sedap, tidur sedap. Buang-buang masa pun sedap. Ramadan semuanya sedap, tidak ada yang tidak sedapnya. Okay, ya. Cumanya dua sedap lah. Yang pertama sedap nafsu, yang kedua sedap dengan Allah SWT. Sedap apa yang kita dapat? Kalau sekadar sedap nafsu yang kita dapat, sama macam bulan-bulan sebelum ni. Kesedapan makan boleh dapat selain Ramadan. Kesedapan tidur boleh dapat juga selain Ramadan. Tapi kesedapan hubungan dengan Allah dalam Ramadan itu istimewa yang perlu kita cari, ya. Allah SWT. Okey, jadi bahkan keistimewaan kesedapan membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan, yang bulan Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan bulan yang diturunkan Al-Quran, dan membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan sangat-sangat dituntut, kerana itu sunnah. Nabi perbanyak akan baca Al-Quran, tadarus, dan membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan juga kita akan dapat lebih Allah SWT, apa yang akan diberikan oleh Allah SWT. Kerana kata ulama, kata para arifin, Al-Quran itu dah stop, tak turun dah. Cukup dah wahyu takat tu saja, 30 juzuk tu. Tetapi makna-maknanya, rahsia-rahsianya terus turun. Dan akan turun, dan akan banyak turun pada setiap Ramadan. Para arifin billah disebut oleh guru kita, para ulama, para arifin billah, para wali Allah SWT yang mencintai Quran, Ahlul Quran, mereka bila masuk Ramadan, mereka makin semangat dengan Quran, makin cinta Quran, makin kuat berdampingan Quran. Kenapa? Mereka nak tahu makna-makna baru dalam Al-Quran. Kerana Quran itu tak diturunkan dah 30 juzuk tu saja, 114 surah tu saja, tetapi maknanya terus ditambah oleh Allah, rahsianya terus ditambah, sehingga kan sepanjang zaman ayat Quran itu tak habis-habis dikaji. Kenapa? Allah tambah, Allah tambah, Allah tambah. Turunkan lagi maknanya, turunkan lagi rahsianya, turunkan lagi ilmunya, turunkan lagi sirnya, asrarnya yang ada sebalik ayat Quran. So itu kata Sina Allah Mas'ud, kata salah. Kata Sina Ali, Al-Quran itu ada 70 lapis semuanya. Quran yang kita faham, terjemah kita baca tu, itu satu lapis daripada terjemahan Quran. Quran ni ada 70 lapis yang boleh kita gali dalam dia, makna dia. Sebab itu ada ulama karang satu, tulis tafsir satu ayat Quran saja, tafsir satu ayat, tapi berpuluh-puluh, beratus-ratus muka surat. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kalaulah aku nak tulis rahsia Bismillahirrahmanirrahim yang ada dalam Quran, Bismillah termasuk ayat Quran, kalaulah aku nak tulis rahsia-rahsia Bismillahirrahmanirrahim yang tergandung dalam Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah SWT, tulisan itu Allah SWT, bila diletak dalam, ditulis dalam buku-buku, dan buku tu dihimpunkan, diletakkan atas 70 ekor unta, belum habis lagi aku menulis rahsia Bismillahirrahmanirrahim. Faham tak maksudnya apa? Macam ni, saya tulis semua dalam buku, tulis habis satu buku tak tepi, habis satu buku tu tak tepi, habis akhirnya penuh lah buku. Bila penuh buku, nak bawa kenapa kenderaan. Okey, letak satu ekor unta, mungkin boleh letak satu kitab. Letak satu kitab. Maksud 70 ekor unta berapa? 1,700. 7,000. 70 ekor unta. 7,000. Okey ya. Okey, satu okey 10, 1,000 lah. Kan 70, 7,000 lah. Okey ya. 7,000. Okey, maksudnya apa? Kalau satu ekor unta diisi satu buku, 70 ekor unta. Tu pun kata Sayyidina Ali, belum habis lagi aku tulis rahsia Bismillahirrahmanirrahim. 7,000 kitab, tapi tak habis lagi tulis. Tu Bismillah tak masuk lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagu tu mati dululah, tapi rahsia Quran belum kita dapat semuanya. Itu Quran, itu mukjizat Quran, dan itu
adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu. Jadi setiap Ramadan itu kata ulama para arifin billah yang mereka kesyaf, nampak rahsia-rahsia sebalik apa yang turunkan dikurniakan oleh Allah. Mereka kata mereka Ramadan inilah time yang kita bila tadabbur baca Quran kita akan dapat faham makna baru Quran. Okey ya. Kita akan dapat rahsia baru. Para wali Allah SWT bila mai masuk Ramadan, dia akan dapat ilmu-ilmu dan rahsia-rahsia baru. Sehingga dia gembira sangat-sangat. Sehingga dia rasa, ya Allah, luasnya ilmu Engkau. Sampai dia nampak fakirnya aku, tak ada apanya aku, luasnya ilmu Engkau. Sampai dia nampak seolah dia ni macam tak wujud terus. Kenapa? Terlalu luas Allah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dan terlalu hebat Allah terlalu jelas tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Okey ya. Jadi itu Quran. Jadi kita dapat sedap apa dah? Dah 17 hari dah. Sedap apa yang kita dapat? Sedap tidurkah? Sedap makankah? Sedap minumkah? Sedap sembangkah? Ataupun sedap Quran? Sedap solat, sedap zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, sedap tafakur, sedap menangis merintih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa dah daripada 1 Ramadan sampai ke 17 Ramadan, berapa kali dah kita menangis baca Quran, berapa kali dah? Allah Subhanahu. Kita baca puluh nak khatam ke kita Allah Subhanahu puluh nak dekatkan diri dengan Allah SWT. Mana yang kita nak? Siapa puluh nak khatam, okey dapat pahala khatam Quran 1 huruf, dapatlah sekian-sekian pahala yang dijanjikan. Tapi dapat pahala lah. Allah SWT. Kalau setakat nak dapat pahala, bulan-bulan lain pun boleh dapat pahala. Ramadan ni, tujuan paling besar Ramadan ini, tujuan puasa, tujuan Quran, perbanyakkan Quran, untuk kita capai matlamat paling besar sekali. Apa? Allah SWT. Sebab itu Ramadan ni kita difardukan puasa. Yang mana puasa ini tak difardukan bulan-bulan yang lain. Okey. Apa rahsia kita difardukan puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai mereka yang beriman, diwajibkan, difardukan ke atas kamu puasa seperti mana difardukan ke atas umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Pasti kamu akan bertakwa. Pasti kamu jadi orang bertakwa pada Allah SWT. Okay, jadi Allah SWT Muhammad, rahsia puasa untuk kita mencapai maqam Allah SWT yang sangat dekat dengan Allah, dipanggil maqam wilayah ataupun kewalian Allah SWT. Maksudnya apa? Ramadan ni bukan setakat kita baca Quran, sembahyang, puasa nak dapat pahala saja. Tapi kita nak dapat keridaan, nak dekat, nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala yang beri pahala pada kita tu. Sebab Allah SWT. Puasa tu sendiri, apa tujuan dia? Di antara tujuan puasa adalah meletihkan kita, untuk memenatkan kita, untuk melemahkan kita dan juga untuk menyebabkan kita dahaga dan lapar. Tujuan puasa. Puasa untuk apa? Untuk bagi kita lapar. Puasa untuk bagi kita dahaga. Puasa untuk bagi kita rasa letih. Kita kenapa macam tu? Kenapa Allah buat macam tu? Bagus ke kita letih? Ya, bagus kita letih. Bagus kita lapar? Ya, bagus kita lapar. Kerana lapar, dahaga, lemah, yang ni lah akan menyampaikan kita pada Allah SWT. Usul ila Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ni ulama yang bahaskan lah, bukan saya pandai. Ini ilham saya, tak ada ilham apa. Ulama bahaskan. Okey ya. Kita hanya baca kitab ulama, guru kita didik kita, bimbing apa semua, kita baca kitab, guru kita ajak, talaqi semua, kita sampaikan saja. Okey ya. Kalaupun ada ilham pun, kita harap ilham tu betul lah daripada Allah SWT. Macam tu saja. Kita tak ada apa-apa, kita tumpang untuk guru ulama-ulama kita. Kita bukan ada ilmu, kita kena tumpang guru kita, ulama, untuk guru kita. Untuk guru kita tumpang guru dia tumpang guru atas sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad ilmu yang perlu kita ambil. Okey, jadi bila kita puasa, lapang, dahaga, letih, bagus tak? Bagus sangat-sangat. Kalau ikut nafsu kita, kalau ikut pandangan nafsu, tak bagus. Nafsu kata makan tu kuat, makan tu nanti sihat, dan makan itu nanti rajin kata nafsu lah. Tapi rohani, akal kata apa? Lapang bagus,
dahaga bagus, letih bagus waktu puasa ni. Kenapa? Selama ni sebelum Ramadan kita pagi-pagi makan kan nak pergi kerja. Allah senang. Tengah hari kita makan lagi kan sebab nak kerja lagi. Asam kita makan sebab lapang balik kerja. Malam makan lagi makan sebab apa? Sebab Allah senang. Beda nak duduk rehat waktu malam, terus sementara tu tunggu tidur, isi dulu perut. Kadang-kadang manusia itu dipandang aku kuat, aku sihat, aku bekerja, aku boleh bergerak sebab aku makan. Bagus tak? Tak bagus. Tak bagus. Kerana dia nampak kuat aku ni kerana apa? Ada makan, ada minum. Allah senang amat. Kalau aku tak makan, aku tak minum, aku lemah. Aku tak mampu buat kerja apa tak boleh buat. Okey. Bila mai bulan puasa, Allah kata apa? Tinggal makan, tinggal minum puasa. Supaya Allah nak hati kita itu bukan hanya tiap-tiap hari duk pandang kekuatan tu mai pada makan. Berpindahlah kamu daripada memandang makan kuatkan kita, makan sihatkan kita, kepada Allah sihatkan kita, Allah kuatkan kita, Allah segala-gala. Allah senang. Waktu pagi ni kita tak makan, tapi tak usah lapang pun. Siapa buat macam tu? Allah lah. Allah senang. Tapi cuba tengok, kalau tak puasa, tak makan lagi, rasa apa lah ni? Okey, perut lah. Angin apa semua, pening kepala apa semua, rasa nak makan lah sangat-sangat. Tapi dengan kita puasa, Allah senang. Dia jadi luar biasa. Kenapa? Aku tak makan, kuat je pun. Aku tak makan tapi taklah sampai sakit kepala, sakit perut semua. Maksudnya apa? Allah nak ajar kita. Allah senang. Kamu kuat, kamu sihat. Kamu hilang sakit perut bukan sebab makan tu. Aku semua, aku. Sama ni aku. Makan tu hanya asbab. Maka tinggalkan asbab, bergantung hanya pada aku. Allah senang. Maksudnya betul-betul puasa ini mendidik iman kita. Itu Nabi SAW sabda dalam satu hadis yang sahih, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan iman dengan penuh keimanan. Apa maksud iman? Percaya pada janji Allah, percaya kata ini suruhan Allah dan Allah akan membalasnya. Iman. Dan iman percaya apa lagi? Akidah. Iman tu akidah. Pakai akidah apa? Aku puasa ni, tak makan, tak minum pun boleh hidup Allah ada. Kan makan bagi aku hidup, kan minum tu bagi aku hidup. Allah senang. Dia kata, oi, tak minum daripada pagi sampai petang boleh mati ke, kata dia apa? Saya pernah tanya seorang doktor, saya kata apa pandangan doktor-doktor bukan Muslim kepada orang Muslim yang puasa? Kata dia kebanyakan kajian mengatakan manusia itu mungkin boleh jatuh sakit atau mati bila dia tahan makan dan minum daripada pagi sampailah malam. Kajian dia lah. Dia kaji bukan dengan iman, kaji dengan zon, sangkaan ilmu dia apa. Tapi doktor-doktor Islam mengatakan apa? Ini benda luar biasa. Kenapa? Kita tak makan, tak minum, tapi boleh terus kerja, bergerak, ngaji, itu dan ini sampai malam, sampai terbenam matahari. Ni aneh juga. Allah senang, ni aneh. Dan anehnya puasa saja rasa aku tu, kalau tak puasa tak boleh pula. Allah senang. Apa rahsianya? Okey, contoh. Kita kalau pagi tak makan, tak minum, cuba tak makan, tak minum, sehari tu, bulan biasa lah, bukan puasa, tak minum, tak makan sampai maghrib, boleh tahan tak? Mungkin pensan jatuh, lembek terus. Allah senang. Maksudnya apa? Kita boleh kuat ni sebab apa? Kita ada hubungan dengan Allah SWT. Tapi kalau kita tak ada hubungan dengan Allah, kita akan lemah. Ini rahsia dia. Bila tak makan pagi, tak minum di waktu pagi sampai terbenam matahari, bukan sebab puasa, itu bukan sebab hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah puasa ni. Ibadah dengan Allah, ada kait dengan Allah, hubungan dengan Allah. Allah SWT. Kalau kita tak jalankan perintah Allah, ada hubungan dengan Allah, ada zikir pada Allah, maka kita akan lemah. Kita tak mampu. Hilang segala kekuatan kita. Mungkin kita akan mati. Tetapi dengan kita ada hubungan dengan Allah, kita beribadah pada Allah, kita niat untuk mentaati Allah, maka Allah kuatkan kita. Maksudnya orang yang kuat adalah orang yang ada hubungan dengan Allah SWT. Kerana Allah Maha Kuat, Allah kuatkan dia. Tapi orang bergantung pada makan dan minum, dia lemah. Kenapa? Makhluk semua lemah, tidak ada apa-apa. Okay, jadi hanya dengan kita niat untuk taat Allah, Allah kuatkan kita. Tu baru niat taat, tu baru niat nak puasa.
Cuba tiap-tiap hari niat nak baca Quran, niat nak puasa, niat nak zikir, niat nak semayang, niat semuanya, niat baik-baik. Niat nak zikir, lepas tu bangun berzikir lagi, insya-Allah kita akan kuat. Takkan lemah-lemah. Tengok, ni kekuatan dan rahsia hubungan dengan Allah SWT. Allah SWT. Ada seorang Allah SWT, ulama wali Allah SWT, Syekh Zakaria Al-Ansari kah? Allah SWT. Dia ni Allah SWT, umur dia tua dah, kat 100 tahun dah. Tapi dia ibadat macam orang muda. Kuat lagi. Ibadat macam orang muda. Bangun macam rokok biasa, semua sujud semua. Baju okey biasa. Kata, wahai Syekh, engkau amal apa? Engkau buat apa ni? Engkau makan apa? Suplemen apa ni? Maksudnya kan? Vitamin apa ni? Umur kat 100 pun ibadat macam orang muda-muda, jalan macam orang muda-muda, zikir macam orang muda, baca Quran macam orang muda, semayang macam orang muda, rukuk macam orang muda, sujud macam orang muda, bangun serik macam orang muda. Kamu ni buat apa? Suplemen apa ni? Vitamin apa kau makan ni? Allah SWT. Dia kata apa? Bila rohani itu kuat, dia mengatasi kekuatan jasad. Itu jawapan dia. Maksudnya apa? Bila kita banyak hubungan dengan Allah, zikir dari sejak muda lagi, kuat hubungan dengan Allah ni. Macam rohani kita kuat, iman kita kuat, maka kekuatan dalam dia mengatasi kekuatan luar. Tapi bila kita tak ada kekuatan hubungan dengan Allah, tak ada kekuatan rohani, bila jasad kita lemah, kita pun lemah. Habis, tak ada apa dah. Tapi orang rohani tak pernah lemah, sentiasa kuat. Allah SWT. Allah SWT. Tu kadang kita tengok ulama-ulama kita ni, dari sebelum subuh dia bangun tu semayang 3-4 pagi, ngajak apa semua, pagi ziarah apa orang ziarah dia, selesaikan masalah orang sampai malam pula. Malam pukul 12 1 dia tidur. Tidur asal ketiga dia bangun. Macam tu rutin dia. Pergi sana. Ini tak letih ke dia ni? Sat pergi sini, sat ngajak sini, sat jumpa orang, selesaikan masalah orang, kesat keluarga dia. Dia macam manusia kan malaikat ni. Kenapa macam tu? Orang rohani dia tak letih sangat. Tak letih. Kenapa? Mereka ada kekuatan hubungan dengan Allah, iman daripada dengan Allah SWT, roh. Dan roh itu lebih kuat daripada jasad kita. Roh lebih kuat daripada jasad. Tapi kenapa kita tak dapat kekuatan roh? Karena kita tak isi roh kita, tak betul-betul menghadapkan hati kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang kita hanya mengisi jasad kita dengan makan, minum, tidur dan sebagainya. Akhirnya jasad dapat isi, jasad jadi yang kontrol kita, nafsu kontrol kita, tapi rohani tak boleh nak handle kita. Okey tak apalah, jadi macam tu. Itu rahsia puasa. Untuk apa? Buang sangkaan kita pada makan dan minum, duk bagi kuat kita tu kepada Allah saja. Sebab tu waktu puasa usah makan suplemen apa usah makan. Kadang saya pernah jumpa dia tu apa? Saya ni waktu siang puasa saya bukan lapang pun, saya larat kuat. Kita kata buat apa? Buat apa? Amal apa? Itu sebelum waktu sahur aku makan suplemen. Suplemen doktor buat satu ubat, tak lapang-lapang dan kita kekal bertenaga walaupun tak makan tak minum sepanjang hari. Ini puasa orang bodoh nama dia. Orang bodoh kenapa? Allah nak bagi kamu letih, Allah nak bagi kamu lemah supaya kamu rasa, ya Allah engkau maha kuat, aku bergantung pada engkau supaya dapat kekuatan daripada Allah. Dia pula bergantung pada ubat, makin jauh dengan Allah makin larilah. Allah SWT. Tak payah. Allah SWT. Kecuali doktor nasihat kita, kamu ni sakit, kamu kena makan ubat, itu lain lah. Ni okey sihat elok, dia nak makan tambah lagi, jadi tak payahlah. Akhirnya setiap hari dia pandang, Masya Allah kuatnya aku sebab suplemen. Tak sampai daripada Allah. Sedangkan puasa natijahnya, hasilnya Allah kata apa? La'allakum tattaqun. Apa itu la'allakum tattaqun? Maqam taqwa. Maqam taqwa itu maqam kewalian. Bahkan taqwa itu adalah maqam tinggi, maqam mulia. Allah sebut dalam Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun walladzina amanu hum yattaqun. Macam mana? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun walladzina amanu wa kanu yattaqun. Macam mana? Okey, confirm ni? Maksudnya okey Okey, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah cerita tentang wali. Para wali itu kata Allah SWT, tidak ada ketakutan antara mereka, tidak ada kesedihan antara mereka. Mereka tak takut dengan makhluk, mereka tak takut dicela, mereka tak takut apa yang ada pada mereka hilang, kerana mereka bergantung pada Allah SWT.
dan mereka tak sedih. Mereka tak takut apa yang mereka ada hilang, dan mereka tak sedih apa yang mereka belum dapat, tak dapat lagi. Mereka tak sedih apa yang tak ada oleh mereka. Tak apa, semua berserah pada Allah, dipandang semua daripada Allah, baik semua. Aulia Allah. Betul Allah kata apa? Sifat mereka, diri dia macam mana? Walladzina amanu, mereka yang beriman. Wali ni orang beriman pada Allah. Wa kanu yattaqun, dan mereka itu orang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Taqwa itu sifat aulia Allah. Puasa menyampaikan pada taqwa, dan taqwa itu menyampaikan kita ke darjat aulia Allah, kekasih Allah. Dan darjat kewalian adalah darjat yang paling tinggi. Selepas darjat Rasul, Nabi, darjat wali. InsyaAllah makcik-makcik semua wali duduk sini ya. Puasa kerana Allah SWT. Cuma jangan hampak kat Facebook ya. Jangan hampak kat Facebook ya. Alhamdulillah habis puasa 30 hari saya dah jadi wali Allah SWT. Allah SWT. Tapi wali, orang yang puasa betul-betul ni jadi wali. Kenapa wali? Kenapa dia wali? Mencapai taqwa kewalian. Kerana Allah SWT, dia dah tak nampak dah sesuatu itu boleh memberi manfaat atau mudarat. Betul-betul mata hati dah sangat jernih, sangat terang, nampak Allah saja. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Allah SWT. Tak nampak yang lain. Nampak wujud Allah, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang takbir segala-gala. Kekuatan daripada Allah, pertolongan daripada Allah, bantuan daripada Allah. Allah SWT. La ilaha illallah. Dia pergi sampai kepada tauhid la ilaha illallah. Allah SWT. Jadi puasa itu menyampaikan ke situ. Tapi kita rasa macam mana ni? Allah sebut nama Allah nak teriak tak? Tak teriak lagi, bukan awliya. Awliya ni sebut nama Allah. Allah. Kasih. Sebut nama kekasih. Allah SWT. Sebut nama kasih ni sedap. Sedap mah. Kita sebelum subuh, kalau boleh macam-macam amalkan zikir ni. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Macam tu, ya Allah, ya Allah. Kami di Tarim diajak macam tu. Sebelum subuh dia orang ramai di masjid. Jam 3-4 pagi, baca mula dengan baca la ilaha illa ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali. Macam itu 40 kali dulu. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lepas tu ada doa-doa dia panjang lah. Itu kena cari dalam khulasah al-madad tu lah. Khulasah lah, kita khulasah tak apalah. Tapi ambil penting lah, tak apa. Bangun baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali. 40 kali ya. Allah SWT. Kau buat satu kali. Tak cek balik. Yang sekeliru dengan hal lepas subuh. Dia ada yang lepas adzan subuh ya hayyu qayyum enggak? Tapi takat la ilaha anta saja. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta itu 40 kali. Confirm 40 kali. Sesuai kadang sekeliru jumlah dia. Ya. Ni amal lah 10 malam terakhir ni. Pakai amal kita nak buat apa lagi sebelum subuh tu. Allah SWT. Nak kata nak tengok bola pun kita dah tak minat bola. Time tu buat ibadat lah sebelum subuh tu kan. Nak kata makan banyak pun tak makan banyak tu sama. Isi dengan ibadah pada Allah SWT. Okay ya. Saat kita check dulu takut salah nanti. Allah SWT. Okay. Allah SWT. Paulo betul? Betul? Confirm Paulo. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali sebelum subuh. 40 kali sebelum subuh. Lepas tu dia adalah doa-doa dia panjang apa semua. Tak apalah kalau nak shortcutnya. Nak shortcutnya apa? Ya hayyu qayyum bi semua. Lepas tu angkat tangan macam ni. Angkat tangan, hati betul harap pada Allah. Merayu merintih pada Allah sambil lidah sebab apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebab tu sampai hati ni duk merintih, ya Allah, aku ini masalah ni, ya Allah. Ya Allah, hajat aku ini, ya Allah. Ya Allah, aku ni hina, ya Allah, dosa aku banyak, macam mana mati nanti aku, ya Allah. Matikan aku dalam la ilaha illallah. Ya Allah, bagaimana nanti akhirat nasib aku, macam mana bertemu dengan kau, ya Allah. Sampai ya Allah, hati tu ono, ya Allah. Zikir tu. Satu kali buat itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau tak boleh buat lagu macam tu, buatlah lagu apa pun. Cuma jangan lagu Siti Nurhaliza dah lah. Cindailah mana, tak boleh tu. Buat lagu cindai pula lagi masalah. Allah SWT. Okay, jadi boleh apa-apa lagu boleh. Yang penting nada itu rintihan pada Allah. Bukan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu tak ada lah. Nada rintihan ataupun kita sebut macam ni. Ya Allah,
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Satu kali. Kalau tak sampai 10 kali mungkin menangis dah. Tambah malam tu malam Lailatul Qadar pula, lagi meletup hati kita. Kenapa malam itu penuh dengan rahmat, keberkatan, dibuka malakutnya, itu malaikat turunnya, apa semua senang terbuka hijab dalam hati kita. Jadi tambah-tambah malam Lailatul Qadar kita sebut ya Allah, mungkin sekali sebut terus tak tahan dah. Dia nak sebut banyak kita ni sebut nama Allah dah 17 hari dah Ramadan, sebut nama Allah rasa apa? Sebut Tuan Yam rasa apa? Sebut Tuan Yam. Allah Tuan Yam nakkan. Tuan Yam rasa sedap lah. Sebut nama Allah tak sedap. Hamba Tuan Yam ke hamba Allah ni? Allah sedap. Siakap tiga rasa apa? Sebut Allah, siakap tiga rasa. Allah cari terus petang ni. Oh kalau sebut Allah tak cari pula, nak ibadah pada Allah. Allah sedap. Tuan Yam tak boleh bagi syurga kita, Tuan Yam tak bagi bawa kita. Tiga rasa sekap tak bagi apa-apa. Allah tu segala-gala. Bahkan kesedapan dalam makanan apa Allah yang bagi. Kenapa tak cari Allah? Allah lebih, hubungan dengan Allah, zikir pada Allah lebih sedap pada makanan. Dan makanan itu kesedapan makhluk. Ini kesedapan Tuhan. Dapat dengan Allah tu. Allah SWT. Jadi itu bahagia, kebahagiaan yang hakiki ini bila kita ni kasih pada Allah dan kita ada hubungan hati kita Allah SWT dengan Allah SWT. Hati ni kasih, hati ni rindu. Jadi Allah SWT. Jadi kita sebut kita rasa apa. Tapi kalau lah ni kita sebut Tuan Yam kita tak rasa apa, Tuan Yam malah dah aku nak banyak ni 10 malam tak akhir dah. Kalau sebut apa? Sebut tahajud, oh saya malam ni tak tahajud. Sebut zikir, oh nak rasa nak zikir. Quran, banyak Quran tak baca ni, baca. Itu tanda hati makin jernih, makin jernih. Bila hati makin jernih, nafsu makin lemah dengan puasa, nafsu makin menekan dengan puasa ini. Okey, yang tadi saya tak sebut lagi. Yang pertama hikmah puasa, yang pertama untuk tauhidkan kita pada Allah. Allah segala-gala, Allah berikutan, Allah itu dan ini, bukan makan minum. Yang kedua, supaya keletihan kita, lapar dahaga kita itu dapat menjernihkan hati kita. Dapat betul-betul menundukkan nafsu kita. Kerana nafsu akan semakin tunduk kalau kita rasa lapar dan dahaga. Sebab itu makruh kita daripada pagi sampai ke tengah hari sampai ke petang kita tidur, makruh. Banyakkan tidur. Kenapa? Orang yang banyakkan tidur, makruh puasa dia. Kerana apa? Kerana dia tak sampai bertujuan puasa. Tujuan puasa untuk lapangkan dahaga, untuk letihkan kita. Sebab nafsu bila diletihkan, lapang dan dahaga, nafsu tu akan lemah. Nafsu akan jadi bersih. Hati akan jernih, mata hati akan jadi tajam. Dia tidak tak letih lah. Dia tak letih, tak jernih hati kita. Bahkan waktu letih tu kata ulama, baca Quran. Tu dahaga tu baca Quran. Jangan Allah dahaga tu baca Quran, satgi minum ayam tak boleh minum pula. Satgi suara tak ada lah baca Quran. Tak, baca. Minta ya Allah, kuatkanlah aku nak baca Quran. Aku dahaga. Macam saya ada kuliah. Sehari kuliah sampai berapa kan? 4-5 siang-siang tu kan. Daurah pula dia suruh di Sungai Tani tu. Ke-11 sampai ke-1. 1 berhenti sat, rehat-rehat sat, satgi main pula ke-3 sampai asar sana. Daurah dia buat setiap hari sana. Allah, saya terfikir, kalau logiknya tak minum ayam, aku tak boleh kuliah macam ni. Subuh kuliah, tak minum ayam juga. Duha kuliah. Lepas duha terus di Sungai Tani ke-11 sampai Zuhur. Zuhur berhenti sat sampai Zuhur sampai asar pula. Lepas Zuhur sampai asar. Balik kuliah sampai asar pula di Darussalam tu. Lepas tu saya terfikir, main mana pula aku ni tak dahaga boleh kuliah biasa saja. Kalau hari biasa saya kuliah, tak sat nak minum air. Dia keringkung macam mana? Dia cakap dia tak boleh pergi lah. Suruh tersekat. Kena minum air, sat-sat minum air. Maksudnya ini rahmat Allah SWT, bukan diri kita dah. Rahmat Allah SWT. Kalau Allah tak bagi rahmat, tak boleh. Kita nak kuliah sejam pun tak boleh. 20 minit pun dah berhenti dah. Rahmat Allah SWT. Kita dah tak ada apa dah. Allah SWT. Tak ada kekuatan apa kita ni. Kita tak boleh nak adjust ni, bagi dia dahaga hilang, tak boleh adjust. Tapi Allah boleh bagi. Walaupun tak ada ayat depan kita, tak ada. Allah, rahmat Allah SWT. Bukan sebab kita baik, bukan sebab kita banyak amal soleh, tak ada. Dia nak bagi. Dia nak bagi macam tu. Allah SWT. Okey, jadi rahmat dia lah. Rahmat dia. Okey, jadi bila puasa itu meletihkan kita, melapangkan kita, waktu tekan dia, tekan lagi. Bagi tambah ke letih dia lagi. Yang cari nafkah terus kerja. Jangan hari ni letih puasa, tak sapi kerja ni, cari nafkah, tak, terus berniaga, terus kerja api. Yang itulah yang akan mencernihkan lagi hati kita. Allah SWT. Seolah-olah kita buh sabun sikit tu, bersih lah. Buh lagi sabun. Bukan takat bersih, wangi lagi. Macam tu lah lebih kurang. Kita kalau rasa letih, itu jernih hati kita tu. Tapi kita letihkan diri kita dengan apa? Dengan Quran, dengan zikir, dengan sembahyang tasbih, dengan sembahyang rawatibnya, sembahyang duhanya. Bangun, buat juga, bangun.
Dia kadang letih dan kadang mengantuk. Buat juga, oh lah tu lagi jernih hati kita. Maqam tu naik macam jet tu. Syum, naik lagi laju. Allah senang. Tu. Kena rasa betul-betul kesan puasa macam tu kena amal. Kalau Allah letih no, tidaklah tak tahu nak buat apa pula ni, cuti pula jemaah. Tak tahu nak buat, tidaklah. Tak mau yang tu. Letih ni tak larat puasa, baca Quran dulu sebelum tidur. Didik kata diri kita. Oh nafsu kau nak tidur ya? Oh kau tak mau rasa lapang ya? Kau tak mau rasa letih ya? Oh nanti kau. Nanti kau. Kata bahasa Kedah, biasa sungguh budak ni. Hang tunggu Ustaz. Kutih lagi kot. Bahasa Kedah lah, mamak kita. Hang tunggu Ustaz hang nafsu. Sebelum aku bagi hang tidur, hang kena baca Quran dulu. Nafsu tu Allah. Tolonglah aku merayu pada engkau. Dah baca Quran dulu. Kita pun nak tidur lah tapi tukar aku nak baca Quran. Baca Quran. Kalau Allah rahmati kita, kalau kita ikhlas, boleh jadi kita rancang nak baca semuka tengok jadi sejuzuk. Kalau Allah rahmati kita. Nak ikut aku nak tidur tapi aku tak mau ikut nafsu pun ni, nak tidur terus. Kalau tidur terus, hilanglah rasa letih tu. Hilanglah lapang dahaga tu aku rasa ni. Baik aku rasa lapang dahaga, biarkan aku rasa supaya dapat sikit fadilat ni. Tak ikut tidurlah. Bukan dilarang tidur, boleh tidur. Tapi biar nak isi dulu baru tidur. Biar tidur nak kena isi tu. Macam kita perut kita lah, nak tidur nak makan dulu. Tak mau tidur nak kena lapang. Tu rohani isi dah dulu sebelum tidur. Macam tu lah. Jadi, Allah senang amat. Kita kata nafsu kita tak ada. Aku nak baca Quran. Dan kita pula rancang semuka cukup kot. Aku memang tak larat dah ni, ikutkan ni. Aku berletih dahaga semua ni. Semuka jadilah, janjilah nafsu sikit tak apa dah. Sebab tu tubuh kita lawan sikit tak apa dah. Allah bagi tu lebih, Allah akan bagi lebih. Dia baca semuka, Allah bagi rahmat kat dia. Tiba-tiba rasa lembut hati. Maksudnya apa Allah balas kadang-kadang tu. Kadang-kadang tu Allah senang. Kita dah letih nak buat ibadat. Tak seronok dah nak pergi mengaji hari tu. Tak seronok nak berzikir hari tu. Tapi kita tolak nafsu kita. Tak mau ikut dia. Pi jugalah. Pi tu kita rasa kenikmatan yang luar biasa tak pernah kita rasa sebelum tu. Segera dan cepatnya Allah balas pada orang yang menolak kehendak nafsunya. Cepat. Ni macam belajar ni. Susah hafal Quran. Susah hafal Quran. Lawan nafsu, terus baca Quran, terus hafal Quran senang saja. Duduk setengah sini, boleh pergi dah negara luar. Masya-Allah. Allah senang. Buat apa? Makan jangan banyak. Nafsu nak makan banyak, jangan makan banyak. Nafsu nak makan sedap tu, jangan sedap. Kalau kita rasa sedapnya paha, aku teringin apa? Ambil dada. Oi, dada aku suka dada lah. Ambil kepak. Kepak aku suka lah. Ambil apa lagi yang ada bahagian? Apa lagi yang ada? Ambil kaki. Oi, kaki aku suka lah. Setiap orang tu dia tak sama bahagian ayam tu suka. Kawan saya seorang tu dia suka kaki. Dia kerja beli kaki goreng hak tepung lah. Tengok saat-saat dia main buat kaki. Dia buat kaki. Boleh gelang dia tu. Kamu ni memang kaki-kaki ayam lah. Allah senang lagi ya. Dia kaki-kaki ayam. Maksudnya suka kaki ayam lah. Allah senang. Sebenarnya kaki ayam ni ada khasiat dia. Dia ada collagen. Dia baik untuk kulit kita. Kawan saya tu Fidos. Dia di sana lah. Dia bahagian media kita di sana. Dia bahagian media ni. Dia suka kaki ayam. Suka kaki ayam. Kulit dia ni kulit dia suka elok. Kulit dia putih. Dia cantik. Kulit dia cantik. Saat saya baca kaki ayam ni dia collagen. Collagen yang menyebabkan kulit kita cantik. Dia macam cik semua nak kulit cantik, esok lagi pergi beli terus kaki ayam. Allah senang. Beli sekilo terus. Makan sekilo terus. Allah senang. Okay. Melawak kan. Lagi nak beli pun jangan makan banyak sangat lah. Okay, jadi tu khasiat kaki ayam tu, ada khasiat dia. Siapa nak kulit cantik tak perlu produk-produk kecantikan banyak sangat. Cukup makan kaki ayam selalu. Makan kaki ayam 2 hari sekali ke 3 hari sekali insya-Allah. Okey ya. Setengah orang dia tak suka kaki ayam, dia buang macam tu saja. Ada tu khasiat Allah letak. Dan sebaik-baiknya ayam yang lebih khasiat adalah ayam kampung atau ayam tidak cucuk, itu lebih lagi lah. Itu terbaiklah khasiat dia. Okey ya. Dan memang ulama-ulama sebut dalam kitab-kitab mereka, ayam itu banyak khasiat. Di antara khasiat ayam adalah menguatkan ingatan kita, mencerdikkan seorang, menyedapkan suara dia, mengelokkan kulit dia, mencantikkan kulit dia. Tu ayam. Kata ulama Ibn Qayyim sebut dalam kitab dia, ayam boleh mencantikkan kulit. Bila kita kaji balik dari segi saintifiknya ataupun dari segi ayam ni lah yang Allah bagi pada dia, yang kata ulama yang cantik kulit ni tang mana ayam ni? Tang kaki tu. Tapi ulama tak abang lah, kaki tu yang cantikkan. Ulama kata, kaki ayam ni mencantikkan kulit, menyedapkan suara, mencerdikkan seorang, menguatkan hafalan. Tapi ayam yang tak cucuk, tu syarat dia. Kenapa ayam yang ulama sebutkan ni ayam yang memang betul-betul normal macam tu.
Apa organik ada panggil. Macam tu. Lepas ni Abang Ustaz Jeffrey, kerana kita semua pelajar tahfiz ni memang terbaik. Berkeluar duit lebih sikit. Beli ayam yang mahal tu sikit, ayam kampung, ayam yang orang belah tu yang tak cucuk tu. InsyaAllah pelajar-pelajar sini 6 bulan hafal Quran selesai. Kalau pergi tahfiz lain 3 tahun, sini 6 bulan selesai. Okey Allah senang. Okey, nak cerdikkan kita, nak cepat ni, cerita makanan lah. Nak cerdikkan kita ni, nak cepat hafal Quran, macam mana? Nak Allah bagi kat kita cepat tu. Lawan nafsu. Lawan nafsu. Nak akan sedap kan? Tolak. Allah kata tunggu jadi fa'i, teringin ayam. Teringin ayam, pergi beli telur ayam. Teringin nak makan ayam, beli telur ayam makan. Maksudnya apa? Menyalahi nafsu. Okey nak makan banyak ni, nak makan 20 suap, makan 18 suap sudah. Tak mati lah buat tu. Tapi rohani kita kuat dan anugerah Allah cepat pada kita. Khusyuknya cepat. Adik-adik ni suka tak tengok benda tak elok? Jaga mata. Jangan tengok benda tak elok. Dia melambatkan kita hafal Quran dan anugerah Allah pada kita tu selalunya kita nak dapat tu susah lah. Allah senang. Allah tak bagi. Kenapa? Allah nak kita ini perbaiki hubungan dengan dia. Lawan nafsu. Buat apa lagi? Jangan hasad dengki hati kita. Tengok kawan ambil paha ayam, jangan hasad dengki. Ambil lah paha ke apa ke, aku dapat apa tak apa. Allah senang. Jangan wish. Aku kena ambil dulu, sekali dia ambil paha pula, aku suka paha. Biar. Dalam bab dunia, suruh kawan ambil dulu. Dalam bab akhirat kita dulu. Dalam bab baca Quran tahajud kita dulu. Bangun awal kita dulu. Tapi kita pelik. Dalam bab makan, bab dunia kita nak dulu. Sedangkan dunia sunat ithar. Rasulullah tunjuk sunnah. Sunnah ithar. Ithar ni apa? Utamakan orang kalau dunia. Itu Rasulullah sunnah macam tu. Bab akhirat tak? Utamakan diri sendiri. Di samping ajak orang. Tapi kita sebaliknya. Main makan tak ithar orang. Oh makan. Kambing bakar lagi habis ya. Kena batok pergi depan. Baby kawan aku tak dapat, janji aku puas makan kambing bakar. Ayam paha yang aku suka tu dapat kat aku. Tapi kalau bangun pagi-pagi, pukul 5 pagi tu bangun, dia buka mata, dia tengok semua orang dah tidur ni, dia kata apa? Tak apa, bagi dia bangun dulu, aku tidur dulu tak apa. Bagi dia bangun dulu, mayang apa semua mandi dulu, aku utamakan dia apa, bagi dia bangun dulu tak apa, aku utamakan bagi dia ibadat dia dulu, aku mati tidur dulu tak apa. Aku sayang kepada sahabat aku, bagi dia masuk syurga dulu apa semua. Tu mengarut dia tu. Allah senang. Bangun duk perambang orang, depa tak bangun lagi. Apa aku tak bangun lagi? Depa pakat bangun dah. Tak apa, depa bangun bagi depa mandi dulu, tak apa aku relax dulu apa semua. Tu yang jadi tidur dekat dapur, tidur tepi pintu, tidur macam-macam. Selalu jadi wadah 6 tahun Nidrul Hadis. Darsa dengan Syekh Nasir 6 tahun. Tengok macam-macam pelajar. Ada setengah pelajar tu kita tengok, budak ni di asrama tu dalam bilik tak ada, pergi duduk tang mana? Dalam belayang tak ada sebab tak dengar ayat bunyi apa semua kelam apa semua belayang. Pergi mana ada 3 orang ni? Rupanya daripada dalam belayang tidur dalam belayang. Tutup lampu dan juga tak bunyi ayat, tidur. Ni punya dai duduk dekat kolah tu, sambil tinggung, pegang tu kolah. Ingat arwah dah, sebab hidup lagi. Maksudnya okey. Sampai macam tu pada budak-budak umur 12 tahun, 13 tahun macam tu. Ada yang tidur bawah dapur pada. Ada yang tidur belakang asrama, ada yang tarik bantai tu, tarik bantai pergi belakang asrama, tidur belakang tu pula, buat pot pula. Macam-macam, okey jadi itulah asrama macam itulah. Siapa duduk asrama dia tahulah belajar macam mana. Tapi di sini insya-Allah banyak baik-baik semua. Semua pukul 3 pagi bangun dah, alhamdulillah insya-Allah okey. Allah senang banget. Jadi bangun dulu, kita bangun dulu tahajud. Bukan orang bangun dulu, kita tahajud dulu baru gerak orang. Macam tu. Kita dulu sampai kita ajak orang tu akhirat. Sikit lagi 10 minit dah. Kita nak habis dah. Nak cerita apanya? Allah senang. Itu Ramadan, itu puasa. Menyampaikan kita kepada taqwa, maqam kewalian, dekat dengan Allah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Okey Allah senang. Jadi Allah senang Muhammad, cubalah kita mencernihkan hati kita dengan cara kita buat amal soleh. Letih pun kita buat setakat mampu. Kalau Allah rahmati kita, kuat, boleh buat lebih. Kadang-kadang macam kita lah malam-malam, kadang-kadang hari tu makan banyak sikit, tuan yam pula buka puasa. Laksa semua, nasi goreng ke apa, tak kira apa saja. Kuih-kuih pula sedap semua. Lepas tu mailah hati, nafsu kata apa? Ni buat 8 tak apa dah kata dia. Buat 20 lagi rebah lagi kata dia. Buat perut kenyang tu. Dia nasihat kita. 8 tak apa, esok buat 20 balik. Hari ni ambil tenaga dulu, ambil lajak dulu. Sini buat 8 ke 20? 20. Nafsu kata hari ni relax dulu sebab tak masuk ke 10 terakhir. Hari ni rehat dulu, buat 8 dulu. Kita nak lari pun tak boleh lari laju, kena pelan-pelan dulu. Gear pun 1, 2 dulu. 3, 4, 5. Baru naik. Dia adjust macam. Jadi kita pun
betul juga no. Tak apalah aku buat 8 aku bulan ni. Kadang-kadang disebabkan kita pi juga tu nak buat. Kadang-kadang tempat ni tempat rahmat. Ada wali-wali Allah yang soleh. Wali Allah ada sini, wali Allah ada dalam ni. Mungkin seorang, mungkin 2 orang, mungkin 10 orang, wallahu alam. Yang pastinya dari sebuah athar Nabi sallallahu alaihi wasallam, athar sahabat, riwayat dalam athar, tidaklah berhimpun 40 orang mukmin dalam satu tempat melainkan dalamnya itu ada seorang wali. Seorang wali. Ataupun boleh jadi lebih, paling kurang seorang wali. Ni semua mukmin. 2, 4, 6, 8, 10. Ada 40 orang dah ni sini. 40 orang ni ada ni. Cukup dah 40 orang Ustaz? Tak cukup lah. Bagi cukup juga supaya ada wali dalam ni. Tak cukup lah 40. Tak cukup ni. Lebih Cukup Ustaz? Cukup lah. Okey Ingat tak cukup? Tak cukup tak ada wali lah. Balik awal lah kita macam tu. Allah senang okay. Ada wali. Wali tu bukan muka dia keluar lampu macam ni. Wali tu bukan dia berjalan tak nampak kaki. Terapung lah jalan. Masya Allah macam terapung lah wali lah. Itu bukan wali tu jin tu. Allah selamat. Wali bukan macam tu. Wali bukan makan kaca. Dia kata 40 orang no. Aku kena tunjuklah kewalian aku. Orang minum air dengan gelas dia makan kaca tu kepepak kaca makan no. Dia tunjuk kata aku yang seorang tu. Bukan kutu wali. Bukan kutu wali Wali ni apa? Hati dia selalu ingat Allah SWT. Tawaduk sama orang Islam. Dia selalu mengaku kesalahan dia. Nampak salah dia. Nampak buruk dia. Nampak orang ni lebih baik daripada dia. Tak sakiti orang dengan lidah dia. Tak ada hasad dengki. Itulah wali. Akhlak mulia itulah wali. Akhlak mulia. Ramailah wali sini. Banyak akhlak mulia. Orang akhlak mulia di sini. Itu wali. Bukan tunggu terbang-terbang dulu. Tak. Akhlak itu adalah dalil terbesar wali. Terbang tu bukan dalil lagi. Kadang terbang tu burung boleh terbang. Kadang ahli sihir boleh terbang juga naik penyapu. Kan naik penyapu kan? Terbang. Allah senang okey. Jadi tapi akhlak ahli sihir tak boleh ada akhlak. Kenapa akhlak ni anugerah Allah? Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut siapa yang Allah kurniakan kepada akhlak yang mulia, sifat itu dan sifat Nabi sebut adalah sifat-sifat akhlak tu, maka dia dapat anugerah yang terbaik sekali. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasulullah, siapa manusia paling sempurna?" Nabi kata, "Ahasinukum akhlaqa." Siapa kamu yang paling baik akhlak sekali, itulah paling sempurna sekali. Maksudnya paling terbaik seorang manusia itu akhlak dia. Akhlak tak boleh tipu. Akhlak tu memang sifat hati kita, sifat kita. Jadi kalau akhlak ada pada diri kita, itulah tanda kewalian. Kewalian yang paling besar. Tanda kita dikasihi oleh Allah. Allah kurnia akhlak. Tengok Nabi Muhammad. Yang paling utama di diri Rasulullah yang zahir dapat akhlak. Kenapa Nabi kasih Allah yang agung? Sahabat akhlak tinggi, kenapa? Kekasih Allah juga. Para wali, para ulama tinggi akhlak. Kerana mereka kekasih Allah. Tanda kasih Allah adalah akhlak mereka mulia. Allah SWT. Kita kata, dia tak kata balik. Dia faham akhlak kita. Bila kita duduk dengan dia tak lekehan kita, dia tak hina kita. Dia gembirakan hati kita. Itu wali Allah. Dia bagi ilmu pada kita, dia bagi nasihat, dia bagi semangat pada kita. Tengok muka dia, ingat Allah. Berubah diri kita, itulah awliya Allah yang salih. Banyak di sini tempat ni, Darul Faiz ni banyaklah orang salih-salih wali-wali Allah SWT. Ada? Tak mungkin tak ada. Ada. Allah SWT. Okey, jadi macam tu. Allah SWT Muhammad. Okey, jadi itulah puasa. Jadi kita kadang-kadang kita main berkat, kita nak main rancang nak buat 8 sebab letih makan banyak hari tu. Tiba-tiba bila kita main juga tempat-tempat rahmat ni, duduk dalam jemaah buat ramai ni, rahmat Allah turun. Contoh kita ni qiyamul lail tak larat seorang kadang ngantuk. Duk ya Allah ya Allah ya, jadi lain lah tu. Ya Allah jadi macam tu. La ilaha illallah. La ilaha la. Tu kalau zikir seorang tu. Tapi kalau pelajar buat qiyamul lail, Ustaz Jeffrey buat qiyamul lail ataupun buat jemaah lah, dia lain. Sebab dalam jemaah ni ada rahmat, turun sakinah. Itu memang sebut dalam hadis. Turun malaikat doakan kita. Kadang-kadang kita kadang lemah, ngantuk, tak larat, letih, nafsu kita kuat, tiba-tiba bila mai rahmat Allah, nafsu terus bersih. Mai rahmat Allah, ngantuk jadi segap. Mai rahmat Allah, tak mau teriak pun, hati keras pun. Tiba-tiba boleh teriak. Duk seorang zikir tak teriak apa? Duk la ilaha illallah ya Allah ya, tak payah teriak. Duk sini, baru sebut 3 kali nak teriak dah. Kenapa? Dalam tu ada orang soleh, malaikat mai. Lepas tu kita berhimpun, rahmat turun. Jadi maksudnya apa? Kalau kita lemah untuk hidupkan 10 akhir Ramadan ini, seorang-seorang buat jemaah. Ajaklah belajar ni apa semua. Mungkin ada jadual ada sini rasanya. Mungkin ada hak jemaah, menyampaikan jemaah, ibadatnya. Macam tasbih jemaah, tahajud jemaah, zikir munajat berjemaah, munajat jemaah. Itu penting.
Kenapa kita lemah? Kita perlu pada jemaah. Sahabat Nabi pun sendiri nak hidupkan malam-malam Ramadan yang 10 terakhir, mereka ikut Nabi. Weh, tengok Rasulullah sembahyang lah, jom ikut join Nabi, duduk dengan Nabi SAW. Nak buat jemaah para sahabat. Sehingga kan Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar himpun dekat orang sembahyang di masjid 20 rakaat tarawih, buat jemaah. Buat jemaah. Kerana tanpa jemaah kita akan lemah. Tak percaya, test tengok malam ni jangan main sembahyang tarawih 20 di sini. Buat dalam kita punya pondok kita. Agak boleh pi lah 20. Baru 2 rasa sayup tu. Ya Allah, sayupnya 20 macam 20 tu macam KL lah nampak. Ya Allah, sayupnya. Angka 20 nampak sayup. Akhirnya tidur dululah. Esoklah buat lain. Habis terus yang tu saja. Tapi kalau duduk di sini, walaupun tak larat, walaupun tak mau buat 20, nak buat 8, kadang-kadang boleh buat 20. Saat-saat rasa, 2 lagi kot. Tak mau cukup kot. Betul? Lepas habis salam, 2 lagi kot. Tengoklah, habis dah. Itulah rahmat Allah SWT pada kita. Allah beri taufik pada kita. Jadi, teruskanlah dalam keadaan macam ni. InsyaAllah inilah jalan yang terbaik untuk ke syurga. Nah, jalan ni jalan yang paling cepat. Jalan yang shortcut dan jalan yang Allah SWT. Kita tak akan terpesong. Kenapa? Kita dibimbing oleh guru di sini. Ada tokoh kita, ulama-ulama kita. Dan kita dibimbing secara berjemaah. Dan kita sentiasa semangat kenapa buat ramai dan kita sentiasa dapat rahmat Allah SWT. Okey, jadi Allah SWT kesimpulannya, bagi penutupnya, hidupkanlah siang dan malam baki-baki Ramadan yang ada ni. Hidupkan siang dengan apa? Dengan puasa kerana Allah, jaga lidah, jaga mata, jaga hati daripada segala dosa. Hasad, dengki, dendam, marah semua kena buang. Tak mau bertekak-tengkak waktu ni, waktu Ramadan ni. Pelajar ni janganlah bergaduh sama kita, jangan bergaduh. Memang kita akan bergaduh di asrama, tapi elakkan bergaduh, saling maafkan. Jangan kita ada rasa kita kuat, kita kena lawan, kita betul, kita kena lawan. Maafkan saja, anggap kita yang salah. Macam tu, duduk di asrama je sayang keluarga, kasih sayang. Okay, jadi hilangkan, buang pertengkaran, buang hasad dengki, buang dendam, jaga mata, jaga lidah semua. Puasa macam tu. Dan puasa ini bila kita rasa letih, kita nak buat apa? Kita hadirkan rasa apa? Ya Allah, aku ni tak mampu. Ya Allah, aku ni hamba yang tidak kuatan. Ya Allah, Engkau maha kuat, kuatkan aku. Supaya waktu letih ingat Allah maha kuat, kita lemah. Supaya kenal Allah waktu tu, terbuka hijab kenal Allah. Nak kenal Allah macam tu lah, kena kenal diri kita lah. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, kenal apa? Kenal sifat-sifat hamba dia, sifat-sifat kemanusiaan dia apa? Lemah, tak reti, bodoh, tak ada kuatan, tak ada kelebihan, tak ada apa. Kenal diri kita yang lemah, yang tak ada apa-apa ni, yang fana ini. Kenal diri, siapa kenal diri, kenallah Allah SWT. Kenal Allah Maha Kuasa, Allah itu dan ini. Okey, puasa macam tu. Dan puasa dengan cara siang hari ni baca Quran banyak-banyak. Tak nak baca Quran, rehat sat, betul baca pula lagi, zikir. Dan jangan lupa bacalah zikir Ramadan dan doa Ramadan diajak oleh Rasulullah dalam hadis. Itu empat. Yang pertama asyhadu alla ilaha illallah, yang kedua astaghfirullah, yang ketiga doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Betul? Yang keempat tu apa? Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Kalau ditarim kau bawa mamai tu baca itu. Al-hadis tu Nabi sebut hadis. Okey ya. Baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kita boleh kata nashhadu an la ilaha illallah. Nashhadu maksudnya kami semua bersaksi. La asyhadu, aku bersaksi. Kalau astaghfirullah, akulah mohon ampun pada. Kalau nastaghfirullah, pilih mana pun tak apa. Kalau ikut tarim, nashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Semua nun depan tu. Maksudnya kami lah. Ada juga ulama-ulama kita yang asyhadu an la dengan astaghfirullah tu dia tak letak dengan maksudnya nashhadu ataupun nastaghfirullah. Dia sebut asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Kat nasgahnya baru nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ulang 3 kali. Betul? Sebut Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Karim. Ikut tarim sebelum sembahyang ni baca, lepas sembahyang baca, sebelum mengaji baca, lepas mengaji baca, sebelum maghrib baca, lepas semua baca.
Banyakkan sebelum buka puasa baca ni banyak. Asyhadu an la ilaha illallah. Okey ya. Ini zikir yang diajak oleh Rasulullah pada bulan Ramadan yang kita kena perbanyakkan. Sini baca. Tak baca betul ah? Tak baca betul. Kalau dia buatlah baki-baki ni. Lagu macam tu lah. Kalau nak buat lagu macam tadi ataupun nak buat lagu sendiri silakan. Yang penting kalimah tu semua ada. Itu daripada hadis Nabi. Hadis Nabi tu. Amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey ya. Sekali sebelum kita tutup kita buat ramai sekali insya-Allah. Siapa nak rakam bolehlah nak dengar untuk buat. Boleh buat dari sini. Contoh sebelum buka puasa, habislah tahlil semua. Ada 1 minit 2 minit, buatlah asyhadu an la ilaha illallah. Okey ya. Ataupun sebelum tarawih, lepas tarawih apa semua buat sikit baca sebelum mengaji. Okey ya. Tu di Yaman ulama tekan kami baca ni banyak-banyak. Okey ya. Jadi senang. Okey. Siangnya hidupkan dengan zikir dengan semua amalan-amalan dan jangan makan banyak waktu mana kita buka puasa. Jangan terlalu banyak sangat. Yang kedua, sama-samalah kita hidupkan 10 terakhir ni. Mulai malam ni. Malam ni malam 19. Malam 19 ni sebenarnya ulama mula malam 19 mula dah. Kenapa Lailatul Qadar pernah berlaku pada malam 19? Ada pandangan-pandangan mengatakan malam 19. Jadi supaya berhati-hati kerana malam 19 tu malam ganjil juga. Walaupun dia tak masuk dalam 20 sampai ke bawah tu, tapi dia 19 dia sangat dekat dengan 10 terakhir ataupun kadang dia tu kira dah termasuk 10 dah. Dan terakhir maka hidupkan mulai malam ni. Dengan macam mana? Yang pertama sekali Allahumma salli Muhammad. Sebelum maghrib istighfar banyak minta ampun pada Allah. Baca tadi lah. Astaghfirullah nas'aluka. Kenapa istighfar sebelum maghrib? Supaya hati kita bersih untuk kita dapat kekuatan, taufik, nur daripada Allah untuk kuat ibadah pada malam 10 akhir. Dan supaya kita ini bersedia untuk menerima anugerah Allah pada malam tu. Khususnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dapat 2 cara. Yang pertama cara umum. Cara umum ni maksudnya kita ibadat tak rasa apa lah malam tu, tapi dapatlah gandaan pahala. Ada orang dapat cara khusus, malam tu terbuka hijab mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebut nama Allah habislah, Allah habislah. Nangis sepanjang malam. Itu lain yang tu dia panggil Lailatul Qadar yang khusus Allah bagi. Maksudnya peningkatan jiwa dia, kebersihan jiwa dia pada malam itu. Dia meningkat ke satu tahap yang sangat Allah tinggi. Allah angkat dia malam tu. Allah, seperti mana Allah gandakan ibadat malam tu, Allah gandakan juga nur pada malam itu. Nur ibadat tu Allah gandakan juga. Makrifat dalam ibadat tu Allah gandakan juga. Hijab dibuka, semuanya digandakan. Allah SWT. Ridha Allah ganda malam tu, semuanya digandakan oleh Allah. Cinta Allah digandakan, siapa dapat digandakan juga malam tu. Semua digandakan. Jadi malam sangat istimewa Lailatul Qadar ni. Jadi mula sebelum maghrib kena minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut-takut kita masuk malam Lailatul Qadar kita ada dosa dengan Allah, akhirnya tertegah. Ataupun lambat dapat sikit. Sebelum terbenam matahari, takutlah malam tu anugerah Allah banyak kita tak dapat sebab dosa kita. Minta ampun dah sebelum maghrib. Astagfirullah, nangis. Okey ya. Yang kedua, buka puasa, doa, lepas tu buka puasa dan sebagainya, makan dengan banyak sangat. Lepas tu mandi sunnah. Di antara maghrib dan isyak pada malam Ramadan, khususnya 10 terakhir, hadis riwayat Sayyidina Aisyah, Rasulullah akan mandi. Nabi tak tinggal mandi di antara maghrib dan isyak. Oh, nanti masuk ayat baru pula. Tak. Rasulullah buat saja. Kata, kan orang kata kalau mandi lepas makan nanti perut boroi. Kadang orang kata begitu. Guru kita rujuk doktor. Doktor kata apa? Itu mitos saja, mitos. Kalau pun boroi apa kisahnya memang dah boroi dah, tak ada masalah apa. Masalah. Saya pun boroi sikit. Kita boroi tu biasalah kita bukan nabi Kalau nabi itu dalam syama'il, nabi itu dada dengan perut yang sama. Kenapa? Dia sempurna, dia secantik-cantik makhluk. Kita ni boroi sikit, maksudnya ke depan sikit perut kita supaya nak bezakan kita dengan nabi. Supaya kita pandang kita ni, kita pandang, oh ya Allah cantiknya nabi, aku kurang cantik. Supaya kita Allah cantiknya nabi. Macam tu. Ada hikmah dia. Tapi tak, doktor kata tak. Itu mitos saja doktor kata. Jadi silakan orang lepas nak buka puasa dia mandi, silakan. Walaupun malam tu insya-Allah sihat, tak ada masalah apa. Rasulullah amal, tak ada masalah apa. Saya dari dulu berapa tahun dulu saya sepanjang Ramadan saya mandi lepas maghrib. Tiap-tiap hari sampai tak ada pula masuk hospital sebab sakit. Dan perut saya pun tak boroi alhamdulillah. Tak boroi alhamdulillah. Dia ke depan sikit saja. Dia tak ada ke depan banyak okey Allah selamat. Jadi tak ada masalah apa? Tak ada masalah apa? Amal sunnah Nabi. Niat sunnah Nabi insya-Allah selamat semuanya. Jadi macam mana? Nak mandi tu niat.
Aku mandi untuk ittiba', untuk ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat hasil pahala sunnah. Mandi. Okey, lepas tu kalau kita mandi, pakailah yang elok-elok pada 10 malam terakhir. Allah sana ni lewat dah ni, tak apa ni. Sikit-sikit. Nak bagi malam-malam untuk malam terakhir Ramadan. Allah sana. Okey ya. Minta maaf lah kalau saya terpanjang, minta maaf. Okey, jadi Allah sana Muhammad buat apa? Pakai elok-elok. Karena ada ulama bila nak masuk Ramadan dia beli baju baru, baju khas ibadat dalam Ramadan yang mahal, yang cantik. Kenapa? Nak memuliakan, nak mentakzimkan bulan Ramadan. Yang kedua, ulama itu juga akan beli baju khas untuk ibadat 10 malam terakhir. 1 sampai 20 tu baju lain. 10 malam terakhir baju lain. Yang lebih mahal lagi. Kita cerita dah tadi, pagi tadi kuliah subuh di Al-Ustaz. Al-Imam Sayyidina Sabi Al-Bunani, tabi'in. Dia beli baju untuk ibadat malam Lailatul Qadar. Baju dia harga 1000 dirham. 1 dirham harga sekati daging. Lebih kurang 18 ke 20 ringgit. 20 kali 1000 berapa? 20,000. 20,000. Baju harga 20,000 untuk malam Lailatul Qadar. Nak memuliakan malam tu supaya dia istimewa bila bajunya tu Allah SWT cantik, elok, dia istimewakan malam tu. Dia nak ibadat dia pun semangat. Dia muliakan malam tu, dia rasa lebih feel malam tu. Ya Allah, mulianya malam ni, muliakan dengan pakaiannya bagi elok, muliakan dengan ibadahnya bagi betul-betul feel tu lebih. Feeling tu lebih. Tu ulama Sabi Al-Bunani khas baju ni. Bila malam tu dia rasa Lailatul Qadar ke malam ni, dia akan berkeluar pada mari baju yang 20,000 tu pakai. Terus ibadat pada Allah SWT sampai subuh. Jadi makcik-makcik ada duit dalam bank banyak, apa beli baju lah. Dia jual elok sikit. Ataupun minta kat anak ke apa ke, yang anak dia bagi duit tu, abang kata hampa tolong beli sat kat aku. Beli tak mana-mana baju elok sikit, mahal sikit, 100 lebih ke, 200 ke, niat untuk memuliakan malam Lailatul Qadar. Malam yang rasa ibu-ibu semua rasa, makcik-makcik, kakak semua rasa, adik-adik semua rasa apa? Malam Lailatul Qadar apa ni? Nampak ada tanda-tanda lah. Pakai baju mahal tu, pakai. Niat mudah-mudahan aku dapat Lailatul Qadar dan aku termasuk orang yang memuliakan malam yang dimuliakan oleh Allah. Siapa yang muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, dia muliakan oleh Allah SWT. Dia pakai elok cantik, mandi, wangi-wangi, elok, kemas-kemas. Belajar ni semua, serban bagi elok, putih semua, pakaian bagi cantik, serika oleh elok. Kerana 10 malam terakhir boleh jadi salah satu malam tu Lailatul Qadar. Jadi 10 malam tu bagi elok semuanya. Allah, paling kurang malam ganjil saja yang bagi elok betul-betul. Itu buat apa lagi? Allah SWT di malam Lailatul Qadar juga ataupun 10 malam terakhir ini, jangan lupa perbanyakkan doa pada Allah SWT. Khususnya kita tengok lah ni keadaan umat Islam, tengok macam mana celaru teman-teman di Malaysia ni. Laru macam-macam dengan COVID, dengan SOP macam-macam lah. Allah SWT. Ini peluang kita. Lailatul Qadar adalah malam yang tak ditolak doa. Allah SWT. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, aku lebih suka banyak doa daripada banyak sembahyang malam Lailatul Qadar. Kerana itulah peluang nak doa. Lailatul Qadar ni terus kabul, terus doa. Ada seorang ulama wali Allah di Kedah sana, di Penang Kedah sana. Depa 7 keturunan semua wali. Anak-anak dia, cucu dia semua 7 keturunan wali dan boleh berubah orang dan semua mustajab doa. Semua jadi terus mustajab maksud dia. Kenapa? Tok nenek depa dulu malam 27 Ramadan, malam Lailatul Qadar, tok nenek dia pernah doa, ya Allah jadikanlah keturunan aku semuanya ulama dan wali Allah yang soleh sebanyak 7 keturunan. Semua wali. Lepas yang last tu tuanku apa tu di Penang tu, lepas dia tu anak-anak tak warisi dah. Dia kena 7 ke 7. Dikatakan dia ke 7. Kita kalau boleh janganlah minta 7 saja. Minta 70 ke 700, 7,000. Tak sampai kiamat lah, ya Allah, sampai kiamat aku nak zodiak aku. Tapi wali Allah ni minta 7 bukanlah sebab dia itu nak sikit. Nampak macam mana? Itu takdir Allah dan Allah gerakkan dia minta macam tu sebab takdir macam tu. Bila Allah nak bagi pada kita, Allah gerakkan kita untuk minta lah. Banyak tu Allah nak bagi. Tapi kita macam mana? Kalau boleh, minta lebih sikit. Kalau boleh kita minta macam, ya Allah bagilah zuriat aku semuanya wali-wali Allah yang soleh. Semuanya. Tak kira siapa, semuanya macam tu. Itu secara umum saja. Tak tentukan tahun ataupun zaman tertentu. Boleh? Kecuali kita pun ditakdirkan Allah tersebutnya tu malam tu. Buat macam mana? Serah pada Allah lah. Rancanglah semua zuriat kita terkeluar 7 keturunan aku. Buat macam mana? Allah SWT. Okey ya. Jadi Allah SWT malam tu banyakkan doa. Kita minta kemenangan pada umat Islam. Minta Allah zahirkan kebenaran. Minta yang batil itu hancur. Minta siapa yang duk cuba musuhi umat Islam, cuba nak tindas umat Islam, nak zalimi umat Islam, supaya mereka itu dapat pengajaran daripada Allah, dapat
tindakan ataupun musibah daripada Allah. Minta Allah hancurkan mereka semuanya. Hancurkan kezaliman mereka lah. Diri mereka kalau ada kebaikan, minta Allah beri hidayah. Itu musuh-musuh Islam lah. Jadi Islam kita minta hidayah lah. Okey. Lepas itu minta apa lagi? Tak sesenang. Minta Allah selamatkan pemuda-pemuda, anak-anak muda hari ni. Anak muda hari ni sangat terlajak dah. Terlajak laris dah. Okey, Allah senang. Terlajak sangat dah. Terlajak sangat. Geng muda dulu tak puasa malu kat orang. Geng muda lah ni puasa tak puasa makan apa orang. Ada cikgu-cikgu sekolah baru dulu dia bagi tahu, dia kata apa? Budak-budak dulu sekolah tak puasa makan belakang kantin. Makan belakang tandas sana makan. Nampak pagang sekolah pergi makan luar. Malu takut cikgu tengok tak puasa. Budak lah ni makan atas meja, cikgu duduk dah makan atas meja. Cikgu duduk dah makan, tak tunjuk dia tak puasa. Tak kurang juga buat video, saya tak puasa lah. Macam-macam tengoklah ni. Doa menangis-nangis untuk orang muda, teman makcik-makcik semua. Kalau sebab kita nanti kita tak lama di sini. Tapi takkan kita nak biar kita ni tinggalkan generasi macam ni. Takkan kita tengok masa depan Islam macam ni. Makcik-makcik semua khidmat pada orang muda, orang muda pun khidmat sama-sama kita. Doakan sama kita, doa apa? Allah selamatkan anak muda, bagi hidayah pada mereka, keluarkan keburukan kejahatan dalam diri mereka, lepaskan mereka dari pemikiran-pemikiran yang rosak. Jadikan mereka itu idolakan Nabi Muhammad, cinta pada Allah dan Rasulnya. Sebut anak-anak muda zaman ni, sebut, kena sebut. Penting sangat-sangat. Okey. Dan yang penting juga saya nak pesan, malam tu perbanyakkan doa seperti Imam Sufyan Sauri kata, kerana mustajab. Dan kalau ibu-ibu kita semua, kakak kita semua, ayah kita semua, abang kita semua, belajar semua tak tahu nak doa apa. Takut-takut malam tu ustaz kata, tok guru kata apa? Banyakkan doa sebanyak-banyaknya. Ustaz-ustaz pun perlu bagi option ataupun bagi pilihan ataupun bagi maksud dia apa? Saranan, cara. Setengah ustaz dia tu, banyakkan ibadat Lailatul Qadar. Banyakkan ibadat nak buat apa? Buat ibadat mana? Ibadat apa? Abang detail, abang buat jadual kat orang awam, bagi dia ikut. Okey macam doa lah. Setengah tok guru, bukan saya nak salahkan orang lain tak. Maksudnya kalau boleh pendakwah itu bagi mudah sikit untuk masyarakat. Setengah tu dia kata banyakkan doa malam tu mustajab, perbanyakkan doa sebanyak-banyaknya. Kita pun nak amal lah. Kita ibanduan, kita pun nak test. Tak bisa amal pula, doa banyak-banyak. Angkat tangan Lailatul Qadar. Alhamdulillah bi Allah sana. Doa baru seminit, lepas tu setengah nak minta apa kita? Ya Allah macam biasa lah ya Allah. Tu teruk tu. Hak apa yang kau nak bagi, hak tu lah kira-kira jadilah ya Allah. Takkan nak macam tu dengan Allah. Tak ada feel lah macam tu, tak ada merintih lah dengan Allah. Takkan nak kata ya Allah, ikutlah yang terbaik semua, bagilah mana pun, tak apa. Kira hak tu lah hak kau nak bagi tu lah. Takkan macam tu kot. Kita nak merintih ya Allah, aku ini ya Allah, engkau maha agung, engkau ini ya Allah, engkau khazan. Jadi nak buat macam mana ni? Cara dia macam ni. Encik-encik semua ada time lagi, mulai malam ni siang ni, ada time ni, dicari buku-buku doa-doa daripada Quran dan hadis. Doa-doa yang diamalkan oleh Rasulullah. Ataupun doa para wali, doa para ulama, himpunan buku, himpunan doa ada. Cari yang tu malam Lailatul Qadar ataupun 10 malam terakhir ni, khususnya malam Lailatul Qadar, baca doa-doa Nabi. Yang Nabi doa pada Allah itu yang terbaik sekali, permintaan Nabi. Permintaan para wali, kerana mereka alim, mereka ada ilmu dan mereka tahu nak munajat dengan Allah. Kita hanya baca saja. Seronoklah kalau tu munajat. Ya Allah, sentiasa kita dah baca ya Allah. Sampai hati pun kita pun, hati pun jadi melembut. Jadi ya Allah, sebab baca doa Nabi ni, Nabi minta ini, Nabi minta ni, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tak boleh baca Arab, baca terjemahan. Nabi minta tak ada terjemahan dia. Baca doa-doa daripada Al-Quran terjemahan. Baca ya Allah, ini ya Allah. Menangis terus kan mesti akan menangis. Allah, menangis. Kalau doa-doa Nabi ni sangat berkesan di hati. Saya waktu nak pergi umrah, Tok Guru saya kata, Tok Guru saya pesanlah di Tarim. Dia kata pergi umrah, sana tempat mustajab, doa yang banyak. Jenis saya ni, saya terfikir nak doa apa? Kalau kita tahu kita doa tu 2 minit, lepas tu kita tak tahu nak doa apa dah. Ilmu kita sikit. Ilmu kita tak ada. Jadi saya buat apa? Sebelum saya pergi umrah, kebetulan saya masuk kelas mengaji dengan guru kami, di guru ulama hadis di sana, Syekh Salim Syekh Asy-Syihiri. Dia ajak kami buat daurah. Dia nak baca kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rusul. Kita Syama'il karangan Syekh Yusuf An-Nabhani. Saya baca ikut sampai habis khatam, dapat ijazah semualah. Bab belakang sekali Al-Imam Syekh Yusuf An-Nabhani dia buat satu bab khusus. Bab apa?
doa-doa Rasulullah, doa-doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah dalam hadis-hadis, dia ambil hadis-hadis, dia himpun semua doa Nabi. Oh baik sangat doa-doa, saya tengok semua doa tu besar Nabi minta pada Allah. Akhirnya saya buat step tu, saya pergi umrah, saya dah baca tu, diulang macam tu. Bila kita baca tu kita rasa ya Allah, Nabi minta macam ni, minta. Kita rasa kagum dengan permintaan Nabi kepada Allah. Munajat Nabi sangat hebat. Jadi kalau nak doa tu boleh juga. Minta kat ustaz kita, buka kitab Wasail Usul kat bab belakang sana, muka surat tu 800 atau 700 lebih. Allah senang. Ke 400 lebih. Lebih kurang lah. Buka muka surat belakang-belakang tu, di situ ada bab doa Nabi, first step bagi yang macam-macam. Makcik baca, ya Allah, ya Allah, baca lah itu. Najat malam-malam tu. Ataupun bacalah apa-apa saja buku doa yang kita perlu, yang kita amalkan. Tapi kalau tak tahu nak doa apa juga, ulang-ulang saja. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulang tu yalah. Tapi takat tu yalah. Kita nak tu perasaan tu, munajat tu, minta ya Allah perasaan tu yang kita nak tu. Kehambaan tu, minta macam-macam tu. Merintih tu yang kita nak. Jadi mudah-mudahan kita dapat amalkan. Jadi mudah-mudahan kita dapat hidupkan malam-malam baki akhir. Anggaplah 10 terakhir ni adalah Ramadan terakhir kita dah. So kita 10 sungguh-sungguh. Anggap aku lepas ni tak jumpa Ramadan dah. Meninggal dah aku lepas Ramadan. Pegang tu. Ramadan matilah. Supaya kita ini betul-betul jaga 10 baki terakhir ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah angkat menjanji semua menaik martabat awliya Allah SWT. Naik martabat kasih-kasih Allah, orang taqwa pada Allah dengan menghidupkan siang dan malam Ramadan. Dan itu semua dirahmati oleh Allah. Dan jangan lupa zikir yang kita bagi tadi sebelum subuh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baca insya-Allah. Kalau kena Lailatul Qadar insya-Allah tak tahan mata. Allah, nangis terus. Kalau nangis tak payah sebutlah ya Allah. Nangislah menangis. Okey sikit apa kau sebut balik ya Allah, ya Allah, ya Allah. Okey ya, macam tu. Insya-Allah Allah akan kabulkan semuanya untuk kita. Dan semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahirabbil alamin.